Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula malam ni, seperti biasa aku nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni guys, malam collaboration, tapi sebelum tu jom kita layan di intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam collaboration dan hari ni aku membawakan salah sebuah channel yang bagi aku minat konten-konten dia. And konten-konten dia bagi aku sangat berkualiti lah. Dan dia berada dalam talian sekarang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar bro? Alhamdulillah, sihat-sihat. Hafiz, okay, apa khabar? Okay, sihat. Aku macam biasa lah bro, macam tu lah. Aku punya tekak tak berapa nak cun sangat ni sebenarnya. Oh, kenapa lately aku ada batuk-batuk sikit lah. Tapi bukan COVID, tapi cuma serat-serat batuk sikit lah kan. Tak apa, cuaca kot. Probably cuaca. Okay bro, macam kau tahu malam ni adalah malam collaboration and probably penonton-penonton di segmen mungkin tak berapa tahu ataupun tak berapa kenal siapa kau sebenarnya ni, sebab kita pun belum introduce kau siapa kan. So apa kata kau introducekan diri kau pada semua penonton kita yang ada sekarang ni. Okay, terima kasih Bro Hafiz, thank you so much. Assalamualaikum, nama aku Gizri and sekarang ni aku ada channel, baru just set up untuk channel YouTube for Gizri in the House. So basically dan basically konten-konten yang macam aku buat adalah berkenaan dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan ala-ala mistik ni. Ada juga berkenaan dengan crime scene, mungkin a little bit of sejarah, something like that lah. So basically aku buat cover-cover that topic lah. Right. Macam tu lah. Right. So basically nama channel apa tadi? Gizri in the House Yeah. Gizri in the House. Gizri in the House, yo man. Okay, kalau pada siapa yang nak check out channel Gizri in the House, aku akan tinggalkan link dekat bawah. Korang gerak ke sana. Kalau korang minat channel-channel seperti Kero Series, macam Syamim Story, Nena Story, korang kena gerak pergi ke channel Gizri in the House. And then korang boleh tengok konten-konten ni. Konten ni best guys. Yes, dia ada mystic punya style, dia ada crime punya style kan. So bagi aku memang seronok tengok channel dia ni kan. Okay, so Gizri, hari ni malam collaboration seperti biasa. Kalau aku call siapa-siapa, basically kita semua nak dengarkan kisah seram lah. So from your side, berapa banyak kisah seram yang kau rasa kau nak kongsi dengan di segmen ni? Okay, untuk malam ni, untuk the segment, maybe ada tiga cerita kot malam ni. Alright, 3 cerita. Okay guys, tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita Gizri yang pertama. Let's go. Okay, first kali kisah ni adalah berlaku terhadap diri aku sendiri. Okay, cerita ni bermula pada sekitar tahun 2000 something lah. Time tu dalam mungkin 2006-2007 lah. Time tu aku masih lagi belajar diploma dekat sebuah universiti. Okay. And then pada waktu tu kebetulan cuti semester. Setiap cuti semester aku akan balik ke kampung lah. Sebab jarak kampus dengan kampung tu tak berapa nak jauh kan, boleh balik. So setiap kali cuti semester memang akan balik. And for your info, aku merupakan anak tunggal. Okay. Tak ada adik-beradik lain. Dan my mom, my late mother, arwah mak aku merupakan single mother juga. So kita dua orang ni memang duduk dua orang je lah dekat rumah tu.
So nak dijadikan cerita, pada hari tu aku pun baliklah ke rumah macam biasa. Bila aku kat kampung ni memang aku akan selalu lepak dengan kawan-kawan lah sampai lewat tengah malam macam tu. Okay. And then bila satu malam tu yang ni aku balik lepak daripada kawan aku. Biasanya aku akan lepak, aku akan keluar jam pukul 9 malam lebih kurang macam tu, dan balik ke rumah dalam lebih kurang pukul 1 lah, macam tu lah. So kebiasaannya time tu memang mak aku dah tidur lah, dia memang dah tidur lah pada waktu tu. So pada malam tu aku balik ke rumah, and then macam biasa semua aku buka pintu, aku buka lampu sikit sebab keadaan rumah time tu memang gelap sikit lah sebab dah tutup lampu kan semua. And then aku pun mandi. So lepas mandi tu aku buat air, and then mata tak ngantuk lagi. So time tu memang tak boleh nak tidur lah. So seperti biasa memang aku akan lepak dekat ruang tamu, living room, untuk tengok TV sebelum tidur lah. Biasanya lepas tu kalau sempat memang akan masuk ke bilik, kalau tak memang tidur kat situ lah, kat ruang tamu lah. Dah biasa lah. And then pada malam tu kan, lebih kurang jam 2 pagi, 2 pagi something lah, aku masih ingat lagi pada waktu tu memang sunyi lah pada waktu tu. Memang aku rasa macam tak macam malam sebelum-sebelumnya tau. Tak tahulah kenapa ada perasaan macam tu, tetapi malam tu memang aku rasa macam pelik sangat. Tapi aku malas nak layan lah benda-benda macam ni. And then suddenly time aku tengah tengok TV, tengah minum tu, pintu depan rumah aku ni dia berbunyi tau. Dia berbunyi macam something, macam bunyi cakaran tau dekat pintu tu. Okay. Cakaran, yes, something macam bunyi cakaran. Nak cakap benda tu binatang, aku rasa bukan binatang sebab benda tu macam cakar dia macam agak besar bagi aku untuk seekor kucing ataupun seekor anjing. Kalau harimau tu mustahil lah benda tu ada dekat rumah, depan rumah kan. So aku rasa macam first thing yang aku fikir mungkin pencuri ataupun perompak. Sebab aku akan fikir benda-benda macam tu dulu sebelum aku fikirkan benda yang macam mistik-mistik ni, aku akan fikir last kali. Kebiasaannya lah. Okay. So pada waktu tu aku pun rasa macam confused, tapi aku just ignore je benda tu. Tapi bunyi tu semakin lama semakin kuat, and then dia macam seolah-olah nak cuba masuk tau ke dalam rumah. So pada waktu tu aku dah tak fikir panjang, and then aku check daripada tingkap rumah aku kan. Aku tengok gate depan rumah aku okey je sebab aku takut aku lupa tutup gate. Mungkin ada anjing lah kot, mungkin anjing. Tapi memang aku dah tutup everything. And then aku buka lampu, tapi aku tak buka full, aku buka depan je. Aku pada waktu tu aku ambil macam adalah weapon yang dekat rumah tu. Takutlah kan kalau ada pencuri ke apa ke, if anything terjadi, boleh self defend. And then time aku nak pergi menuju ke pintu depan tu, tiba-tiba kan bunyi tadi tu hilang, tak ada. Okay. So aku rasa mungkin tak ada apa lah. Tapi masalahnya pada waktu tu benda tu berbunyi pula dekat pintu belakang rumah aku. Dia macam in a blink of an eye, macam sekelip mata tau. Benda tu macam tiba-tiba jarak rumah pula. Rumah aku taklah besar sangat. Jarak pintu depan dengan belakang tu boleh dikatakan tak berapa nak jauh, tetapi ia akan mengambil masa lah kalau seseorang tu ataupun anjing ke apa ke, tapi akan ambil masa lah untuk pergi ke pintu belakang. Tapi that thing, benda tu memang sekelip mata tau. Dia tiba-tiba berbunyi dekat belakang. And then aku dah rasa pelik. Pada waktu tu aku tak fikir panjang, aku cuba nak pergi pintu belakang, aku nak tengok tau. Tapi selepas beberapa langkah aku menuju ke pintu belakang, tiba-tiba bunyi tu hilang. And then selepas bunyi tu hilang dengan clearly, aku boleh dengar pada waktu tu, sekarang pun aku dah meremang dah. Bunyi serius, bunyi rantai, tahu tak? Bunyi rantai yang diseret dekat luar rumah aku. Dia bunyi dia macam ada orang seret rantai tu tau. Faham? Aku pun fikir balik, apa benda ni kan? Macam
Selepas tu aku tak fikir panjang, aku tutup lampu semua. Aku dah rasa pelik sangat. Sebab time tu aku punya bulu roma semua dah berdiri dah. Sama lah macam sekarang ni. Lepas tu aku tutup lampu, aku terus masuk bilik, aku tidur. So pada keesokan harinya aku tanyalah dengan mak aku kan, ada dengar tak something? Tapi mak aku cakap tak ada. So aku ceritakanlah benda ni dekat dia. So dia pun macam, ish, biar betul kan, macam. So lepas tu kita orang tanyalah dengan pakcik-makcik. Lepas tu aku tanyalah dengan orang-orang yang tahu. Ada orang cakap benda tu daripada orang yang ada pengalaman lah dengan benda-benda macam ni. Dia cakap mungkin benda tu merupakan, tak lain tak bukan lah, benda tu memang jin lah. Ada orang cakap benda tu mungkin terlepas ataupun dia dilepaskan. Dan pada waktu tu mungkin dia dalam perjalanan cari tuan baru. Aku tak tahulah kalau aku buka pintu waktu tu, aku tak tahu nak jadi apa. Tapi syukur Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Sebab ada orang cakap benda tu mungkin nak cari tuan baru, ataupun tak tahu, mungkin dia nak masuk ke rumah makan. Kita tak tahu. Wallahualam. Itulah pengalaman yang first aku cerita aku untuk yang first ni lah. Wih, seram siut. Masa kau bercerita tadi pun meremang juga aku. Tapi tak naklah aku beritahu sekarang. Itulah. Aku pun sekarang meremang juga sebenarnya ni. Nak ingat balik benda tu. Aduh. Sebab depat yang kau cerita yang apa, dia mungkin nak mencari tuan baru. Tiba-tiba aku macam seluruh badan aku macam apa hal ni? Macam tak betul kan. Yes, betul. Tak mustahil benda tu. Weh, seram siut tu. Tapi masa benda tu berlaku, masa tu umur kau berapa time tu? Agak-agak 20 something lah. 20 something lah. 22 macam tu lah. And right now you are 30 something. 30 something. So probably plus minus lebih kurang dalam 10 tahun lepas lah. Ya, lebih kurang lah benda tu. Dan masih lagi aku ingat sampai hari ni benda tu. And masa tu kejadian tu berlaku dekat rumah. Masa tu dekat kawasan mana rumah tu? Dekat luar rumah. Aku masih dalam rumah waktu tu. Tak, maksud aku dekat negeri mana? Dekat Selangor ke? PJ ke? Tak, aku duduk Sarawak ni. Oh, kat Sarawak. I see. Dekat Sarawak. And kau masih menetap dekat rumah yang sama ke? Tak ada, aku dekat tempat lain lah. Rumah tu ada lagi dekat kampung. Masih ada lagi. Oh, masih ada. Sekarang ni orang tengah sewakan lah rumah tu. Hopefully tak ada apalah kot. Tak ada. So far tak ada lah. Tak ada komplain lah apa-apa. So far komplain semua tak masuk lah Tak ada. Tak. Dia tahu aku rasa kalau orang komplain benda tu aku rasa kau tak tahu nak cakap apa kan. Kalau orang komplain benda tu. Itulah. Sebab benda tu komplain pun kita nak buat apa pun tak tahu kan. Pening kepala. Aku rasa kalau ada pun aku rasa diorang pun kena hadap je lah kot kan. Buat macam mana. Tapi benda tu memang tak boleh dinafikan lah kan. Memang ada lah. Tapi tak tahulah, mungkin benda tu aku rasa bukan datang dari rumah tu. Tak. Aku rasa benda tu datang dari luar. Dia cuba nak masuk. Mungkin lah. Sebab sebelum-sebelum ni memang aku tak pernah experience benda tu. Tapi hari tu memang aku rasa macam dia macam nak something lah. Aku tak tahulah apa yang dia nak. Mungkin dia nak masuk, nak makan lah. Lebih kurang lah aku fikir benda macam tu je lah. Tak tahu lah. Tapi sampai sekarang aku masih lagi imagine benda tu memang kuku dia sangat-sangat panjang tau. Sebab bunyi tu aduh besar. Tak tahulah dia bentuk apa. Bentuk rambut panjang ke, berbulu ke. Tu yang tak tahulah macam mana rupa dia tu. So guys, kalau korang rasa korang tahu apa benda yang Gizri tengah ceritakan ni, you know, cakaran pada pintu dengan bunyi rantai yang diseret kan, korang boleh komen dekat bawah, korang boleh komen dekat chat box. Sebab aku pun tak tahu, Gizri pun tak tahu apa benda tu. So probably dengan adanya korang yang tengah menonton ni, mungkin korang lebih arif tentang benda-benda macam ni, ataupun mungkin korang pernah, orang kata pernah mengalami benda yang lebih kurang sama macam Gizri, dan korang boleh komen dekat chat box and kita boleh sembang kan, kita tengok apa cerita benda tu. Weh, seram cerita right. Muka dimang kau nombor 1 ni pun dah boleh tahan dah ni. Okay. Kan? Aku tak nak fikir lah benda tu, tapi aduh memang tak boleh lah kan. Okay, alright. Okay, itu dah cerita yang pertama daripada Gizri. Okay, jom Gizri, tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Gizri yang kedua. Okay, cerita yang kedua ni berlaku dekat sahabat aku. Dia ni merupakan seorang tabligh tau. Dia ni merupakan seorang jemaah tabligh.
And then macam biasa kita tahu jemaah tabligh ni dia akan keluar pergi berdakwah 3 hari, sebulan, 4 bulan, setahun kadang-kadang. So yang dia ni, aku panggil dia ni just dengan nama Ikmal je lah, senang untuk kita ceritakan malam ni. Ikmal ni dia ni dah ada keluarga tau. Dia ada isteri lah, dia dah berumah tangga, senang cerita. So pada waktu tu dia ni macam biasa tau. Kalau ada peluang dia memang akan keluar dakwah. Dia akan pergi masjid, dia akan pergi mana-mana tempat dia nak pergilah dengan jemaah tu. So pada hari tu macam biasa si Ikmal ni dia akan keluar dakwah dengan dia punya jemaah tu lah. Dia keluar hari Jumaat. Cerita dia macam ni. Sepatutnya dia keluar hari Jumaat, and then dia akan balik semula dekat rumah hari Ahad. Supposed to 3 hari lah kan. Biasanya dia akan keluar hujung minggu 3 hari. Tapi pada hari tu isteri dia dekat rumah pada waktu tu terkejut tau. Hari tu hari Sabtu, sepatutnya Ikmal ni balik esok, keesokan harinya hari Ahad. Tapi yang isteri dia ni terdengar suara Ikmal dekat luar rumah bagi salam. So Assalamualaikum, Assalamualaikum. Memang suara Ikmal, totally Ikmal. And then isteri dia pun buka lah pintu sebab suami dia dah bagi salam kan. Tapi isteri dia macam rasa hairan dan pelik lah pada waktu tu. Bukan abang sepatutnya balik esok ke kan? Kenapa balik hari ni? Macam time tu Ikmal ni, dia cakap, Ikmal ni tak jawab apa-apa tau. Dia pandang isteri dia dengan satu pandangan yang boleh dikatakan agak tajam jugalah. Dia tengok je isteri dia macam tu, and then isteri dia pun macam confused, blur kejap. Tapi tak apalah. Lepas tu Ikmal ni dia terus masuk ke dalam rumah. Lepas dia masuk dalam rumah, isteri dia tutup pintu semua, and then Ikmal pun startlah conversation. Tapi conversation dia ni pendek je tau. Dia jawab apa yang isteri dia tanya dekat luar tadi tu. Tak, macam ni tanya. Amir Sab ni suruh abang balik awal. That is why abang balik. Dia cakap macam tu. Amir Sab ni kalau dalam istilah tabligh ni adalah ketua untuk sesuatu jemaah tu kan, yang diorang gunakan dengan Amir Sab. So dia cakap pada waktu tu ketua dia suruh dia balik awal. Sebab itulah dia balik ke rumah. And then tak banyak cakap, lepas tu si Ikmal ni terus jalan menuju ke bilik diorang. Terus masuk bilik lah, pendek cerita. So isteri dia belum lagi sempat nak tanya soalan yang lain-lain, suami dia ni, si Ikmal ni terus masuk ke bilik. So lepas tu isteri dia ni masih lagi dalam perasaan pelik dan confused. Tapi pada waktu tu dia tak banyak cakap lah. Dia pergi ke dapur, dia buat air untuk suaminya, and then dia nak hantar pergi ke bilik lah. Masuk bilik, dia ketuk pintu, tok tok tok. Lepas tu dia buka pintu. Dan pada waktu tu, yang ni kawan aku cerita lah. Pada waktu tu bila dia masuk bilik tau, dia tengok Ikmal ni tengah duduk dekat kerusi ni. Duduk kaku macam tu je tau, macam tak bergerak. Sambil mata dia tengok dekat isteri dia dengan satu pandangan yang macam tajam tau. Kepala dia macam tunduk sikit, mata dia tengok isteri dia macam ni. Lebih kurang lah. And then isteri dia pun macam confused je abang. Pelik betul, macam kenapa dia rasa laki dia hari tu, suami dia rasa macam pelik tau. Macam memang tak pernah. Ikmal ni memang seorang yang happy, memang seorang yang boleh dikatakan selalu bergurau kan dengan dia punya isteri. Tapi pada hari tu Ikmal ni duduk dekat kursi sambil memandang isterinya dengan satu pandangan yang sangat-sangat tajam. Dia punya badan macam kaku macam tu je tau. And then dia punya badan, isteri dia cakap lah macam tu, ni kawan aku cerita lah, badan dia macam bergegar-gegar sikit tau. Tapi isteri dia ni tak kisah sangat. And then dia pun pergi approach Ikmal. Dia cakap, abang, Anah, air. Dan pada waktu tu dia cakap, dah nama apa orang cakap, Allah nak tunjukkan sesuatu kan. Ikmal yang duduk dekat kursi tu bro, dia tiba-tiba lenyap macam tu je. Dia hilang terus dekat kursi tu. Tak ada terus dekat situ. Aduh. Allahu Akbar. Memang aku rasa depan mata dia memang hilang macam tu je. Aku rasa macam betul ke bohong cerita ni kan? Macam dalam movie pun ada. Tapi itulah apa yang aku dengar daripada kawan aku yang dia ceritakan, memang macam itulah kejadiannya. Ikmal tu memang lenyap macam tu je depan mata isterinya. Dan si isterinya ni at the same time, tak tahulah tengok depan apa. Kau tengok depan-depan tu orang memang dah hilang macam tu, memang terkejut lah kan. Of course. Siapa yang tak terkejut?
Memang kalau kena kat aku pun Kalau memang aku aku lari. pun itulah. Tak, masalahnya orang tu ada kat depan, tapi suddenly tiba-tiba dia hilang macam tu jap. And then isteri dia check lah sama ada dia ni bermimpi ataupun memang bukan bermimpi. Tapi masalahnya pada waktu tu memang dia tak tidur pun, dia sedar yang dia bukan bermimpi. Tetapi benda tu datang macam tu and then hilang macam tu je. And then dia pun istighfar, lepas tu dia baca apa-apa surah yang dia tahu. And then isterinya si Ikmal ni terus call Ikmal lah. Dia cakap dia nak cek Ikmal ni betul ke tak. Dan tahu tak bro, Ikmal ni sebenarnya masih lagi berada dekat masjid. Dia call, abang dia macam tu, abang ada balik? Tak ada, abang masih lagi, esok kan balik 3 hari. Dia pun explain lah everything kat suaminya. Suaminya pun cakap, bacalah surah-surah ni. And then rupa-rupanya benda tu tadi menyerupai Ikmal balik ke rumah. Tak tahulah dia nak buat apa, tapi dah nama, apa orang cakap, Allah nak selamatkan isterinya si Ikmal ni. Benda tu tiba-tiba hilang. And then benda tu berbohong pula tau dengan isterinya si Ikmal ni. Dia cakap ketua dia suruh balik. Yang ni aku rasa lebih ekstrim sikit, sebab benda tu berkomunikasi dengan isterinya Ikmal ni dalam bentuk badan Ikmal. And then dia terus hilang. Just imagine kalau kita masuk bilik kan, kita, for example lah, ini contoh, kita tengok isteri kita yang tengah sikat rambut ke, dia pelik je malam tu, tiba-tiba kita nak pegang ke apa ke, suddenly dia hilang. And then kita call isteri kita, dia masih lagi dekat rumah mertua ke apa ke. Tak ke pelik macam tu kan? Rasa macam ini jangan buat hal lah. Ini yang aku rasa aku nak masuk bilik kejap lagi, aku nak check sama ada betul kata isteri aku ni kan. Aduh, cerita macam ni pula. Aduh. So benda ni memang itulah, kita tahu kan benda ni memang boleh menyerupai apa sahaja yang dia nak. Betul. Kecuali itulah Nabi Muhammad je dia tak boleh ni, nabi-nabi kan. Tapi sebenarnya apa benda jadi tu orang sebenarnya ni kan? Apa benda yang sebenarnya menyerupai dia, dan juga apa tujuan dia datang sebenarnya. Itu yang kita nak tahu kan. Ya, benda tu aku rasa memang tak lain tak bukan lah, memang bangsa-bangsa jin lah. Aku rasa memang tak ada benda lain lah benda ni. Nak cakap alien, bukan alien lah rasanya, jin lah rasanya. Dan tujuan tu aku tak tahulah apa tujuan dia buat macam tu kan. Sama ada itu merupakan apa orang cakap, cubaan, ataupun kita pun tak tahu. We never know. Wallahu a'lam. Tak tahulah. Wallahu a'lam. Yes. Cerita kedua ni pun boleh tahan juga ni bro. Kan? Dia dia membuatkan dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia satu hal. Dia lagi satu, dia membuatkan aku terfikir macam apa benda yang kau nampak tu, kau kena make sure yang kau betul-betul nampak apa yang kau nampak lah. Yes. Kan? Macam tu. Betul. Betul. Ada orang cakap mungkin benda tu korin ke apa kan, macam korin ni kan boleh menyerupai kita, memang dia ada selalu dekat kita ni. Yes. Sekarang pun ada juga, tapi itulah kita tak nampak je masalahnya. Itulah dia. Tak tahulah. Tak naklah aku nampak dia malam. Kan, janganlah dia tunjukkan diri dia, aku tak nak tengok. Jangan minta. Buat kerja lain lah. Aku tak minta. Kau sekarang tinggal kat rumah, kau tinggal seorang ke kau tinggal dengan wife kau dah kahwin ke? Dah kahwin. ada wife. Okay, alright. Dah kahwin dah. Dah kahwin, dah ada wife semua. Nanti Sekejap lagi aku cek balik lah nanti, tengok betul ke tak ada. Kau cek kau punya, aku cek aku punya, kita tengok sama dia orang tu ada orang yang betul ke tak kan. Tengok betul. Tanya kan, tiba-tiba isteri, apa hal buang tu biat ke apa ni? Kan. Betul, mana ada air kat bawah kan. Siapa dekat atas? Sudah kan, pening kepala esok. You bukan dah tidur ke bilik? Mana ada air dekat bawah ni, tengah tengok TV. Sebelah ni siapa? Sebelah tu. Kau pusing sebelah tengok. Yang ni siapa sebelah ni? Mampus kan. Itulah dia kan. Aduh, cerita-cerita seram macam ni. Aku dengan Gizri pula, kita boleh buat main-main pula. Gelak-gelak. Kau jangan bang. Jangan pula. Tak. Aduh. Okay Gizri, jom kita dengarkan cerita kau yang ketiga. Let's go. Cerita yang ketiga ni pun merupakan cerita
kawan aku juga kawan aku juga yang ni aku rasa dia ni sama office dengan aku tau. And then kejadian ni berlaku sekitar tahun 2012 2013. Okay, aku panggil kawan aku ni Jamal. So Jamal ni, dia ni pada waktu tu dia cakap dia memang tak percaya dengan benda-benda mistik macam ni. Dia tak percaya pun. Dia tahu benda tu macam mungkin tipu lah, kelentong lah. Sebab kata orang putih selalu cakap seeing is believing, right? Tapi dia memang tak percaya lah. So nak dijadikan cerita pada waktu tu. Okay, kita ambil mood dah. Pada waktu tu mak dia cakap ada jemput macam seorang bomoh ni tau, pergi ke rumah. Right. Kalau dalam istilah orang Sarawak ni cakap bertenong. Bertenong ni maksudnya macam nak tengok something lah. Kalau kot-kot mak dia ni ada sakit ke apa ke. Dan pada waktu tu dia cakap dia dan isteri dia ada dekat rumah. And then pada time tu juga mak dia dan bomoh ni tengah berada dalam ni lah, rawatan lah macam tu. Right. So dia tengok, and then dia bagi signal dekat isteri dia. Dia cakap dia tengok isteri dia, lepas tu isteri dia tengok dia. So dua orang ni macam sesenyum, and then macam nak gelak lah. Tengok benda tu macam tipu lah, kelentong lah semua kan. Tapi selepas kejadian malam tu, 2-3 hari selepas tu bro, isteri dia ni, isteri si Jamal ni kena histeria. Malam tu memang meracau teruk gila. So dia pun cakap lah dekat mak dia. So mak dia invite bomoh yang pada hari tu datang semula dekat rumah. And then bomoh tu cakap memang isteri dia kena kacau benda tu lah. So pada waktu tu Jamal dia dah rasa macam mungkin dalam 40% dia dah start macam nak percaya benda tu tau. And then benda tu every single day tau. Every single day benda tu semakin teruk dari hari ke hari. Mula-mulanya isterinya si Jamal ni yang kena tau. Lama kelamaan dengan Jamal sekali dengan Jamal sekali kena. So family dia ni dah kena gangguan teruk tu. Dan pada waktu tu dia cakap dia kena jumpa bomoh every week, kadang-kadang seminggu sekali. Dan disebabkan kejadian tu semakin teruk tau, isteri dia cakap ada satu masa tu time dia dirawat, isteri dia dah macam, dia cakap dah jadi harimau dah. Macam tak tahulah saka harimau kot benda tu. Memang isteri dia itulah jadi harimau lah, mengaum apa bagai kan. Macam dia pun pada waktu tu dia dah panik. And then dia pun jumpa bomoh tu. Bomoh cakap kena jumpa dengan aku every week. So Jamal ni pun jumpalah bomoh tu setiap minggu. Hari demi hari benda tu semakin teruk, sampaikan Jamal ni kena jumpa bomoh tu every day tau. Dia cakap memang dia banyak habiskan masa, memang dia banyak habiskan duit untuk pergi jumpa bomoh tu. Dan sampai satu tahap dia cakap bomoh ni memang scammer lah. Memang macam ada je benda yang tak kena kan. So finally dia buat keputusan tau, dia dan isteri dia tinggal dekat rumah bomoh tu sampai macam tu sekali. So diorang family ni tinggal dekat rumah bomoh selepas kejadian tu. Dan selepas tu kan, hari demi hari tau, dia dah mula rasa macam sangat-sangat sakit. Setiap kali nak keluar daripada rumah je memang akan kena gangguan. Selang 5 minit memang akan histeria. Selang 5 minit sampai memang macam tu sekali. Sehinggalah pada suatu hari ni hijabnya si Jamal ni dibuka sikit demi sedikit, satu persatu. Dan pada waktu tu dia cakap dekat rumah bomoh tu dia boleh nampak benda yang kita sepatutnya tak nampak lah. Sepatutnya nampak lah. Dia nampak jin. Dia cakap Allahu Akbar, memang aku tengok benda tu ada dekat depan aku. Aku tak nak tengok benda tu tau, dia cakap. Tapi benda tu memang terlalu banyak. Dan seperti yang kita tahu, nisbah jin ni memang lebih banyak daripada manusia. Kita pun tahu benda ni kan. Kita pernah belajar, kita pernah baca. Dan dia cakap every time aku buka mata, aku boleh nampak benda tu tau. Dan pada satu hari tu, benda tu perasan yang aku ni boleh nampak dia. So dia tengok aku tengok dia. So dua-dua tu bertentangan mata tau. Macam aku lepas tu aku pura-pura macam tak nampak dia. Aku tengok tempat lain, tapi kat tempat lain pun ada juga. Tapi benda tu macam perasan tau.
yang aku ni boleh nampak dia. So dia ni macam senyum dekat aku. Lepas tu senyum tu bukan senyum yang mesra, tau tak? Senyum yang kau boleh bayangkan tak, senyum seekor setan ni memang Allahu Akbar. Dengan dia cakap benda tu, dia sampai dia cakap dekat bomoh yang dekat rumah tu, yang rawat dia orang ni, kau tahu tak apa yang kau gunakan untuk rawat kita orang? Bomoh tu sendiri pun tak tahu apa yang dia gunakan. Bomoh tu cakap, aku tak tahu. Kau tak tahu, macam mana kau nak rawat aku sedangkan kau sendiri pun tak tahu macam mana apa yang kau gunakan ni. Betul. Dia cakap macam tu. So pada waktu tu ada orang pergi mendapatkan rawatan dekat rumah bomoh tu. Dia cakap dia boleh nampak apa yang ada dekat badan orang tu. Ada satu patient tu, dia cakap dia nampak dekat kaki patient tu. Patient tu cakap dia sakit kaki tau dekat bomoh tu. Tapi dia duduk dekat tepi ni, dia tengok patient tu macam besarnya. Dia cakap macam tu. Apa yang besar? Ular, dia cakap. Benda tu menyerupai ular tau. Dia cakap besar ular tu yang membelit kaki patient tu. Dia cakap dia boleh nampak kalau badan dia dekat sini, dia punya kepala dekat sini, ekor dia dalam beratus kilometer. Dia cakap macam tu. Tak nampak. Aku boleh nampak benda tu memang sangat-sangat besar, dia cakap. Lepas tu dia keluar daripada rumah bomoh tu, and then benda tu dah boleh nampak dia setiap kali dia macam lepas dia keluar daripada rumah bomoh tu, benda tu macam ikut dia tau. Ikut dia pergi mana saja. Contoh dia pergi kerja. Sebab kita orang ni kerja dekat sebuah ni lah, universiti lah sekarang ni. Dia cakap pada waktu tu, dia dalam U tu, dia boleh nampak kalau perempuan tu dalam keadaan berhadas besar, contohnya dalam head lah, dia boleh nampak ada kak pon. Dia cakap kak pon pergi ikut belakang budak tu, mengiringi student tu. Dia tahulah student ni mungkin dalam keadaan hadas besar. And sampai satu tahap dia macam dah tak tahu nak buat apa. Dia pun mengaku yang time tu dia agak jahil, dia cakap. So dia dah start solat, and then time dia solat tu, badan dia digoyang-goyangkan tau oleh satu makhluk yang sangat-sangat besar. Dan makhluk tu berbulu. And dia cakap bulu makhluk tu, satu sehelai bulu tu, dia cakap, just imagine dia cakap sebesar tong yang besar tu, bulu tu. Satu helai. Sehelai, satu helai bulu. Benda tu yang ganggu, yang goyangkan dia time dia solat. Dia rasa macam kena goyang macam tuyung ayang lah time solat tu. Benda tu kacau dia tau, every time. And then time dia rukuk, part ni dia cakap, aku paling benci lah kalau benda tu macam menyerupai pocong. Dia cakap time aku rukuk tu, boleh pula dia baring dekat bawah aku, tengok aku. Dia benci tau kalau benda tu dia boleh menyerupai apa yang kita fikir. Dia cakap kadang-kadang kalau kita fikir benda tu macam kak pon, dia akan menyerupai kak pon. Kalau kita fikir dia macam pocong, dia akan menyerupai pocong. So pada waktu tu most of the time dia cakap memang yang ada dekat sekeliling dia ni memang pocong lah. Dia cakap pocong, kak pon. And benda tu dah macam selalu kacau dia tau. Sampai pada satu tahap tu, benda tu siap warning dia lagi. Kau jangan nak masuk kau jangan nak masuk campur dalam hal kita orang. Dia cakap macam tu. Aku tanya dia, macam mana dia cakap dengan kau, macam mana dia berkomunikasi? Dia cakap macam ni, dia akan berkomunikasi dengan cara yang kita faham. So maksudnya bahasa yang kita faham lah. So macam waktu tu dia warning kawan aku si Jamal ni, dia siap warning lagi. Kau ingat kau tunggu. Dia pun jawablah balik dengan benda tu. Okey. Dia cakap macam tu. Okey. Kita tunggu, sama-sama tunggu. Dia cakap memang macam orang gila dah. Dia cakap, aku tak dapat nak angkat kepala, aku tak dapat nak tengok mana-mana, memang aku sesak nafas. Sampaikan benda tu ada dekat sekeliling tau, dia cakap. Sampailah satu tahap tu dia pergi masjid, dia cakap, dan dia ambil wudu, everything settle semua. Dan bila yang ni aku rasa agak kelakar sikit lah, tapi bila dia masuk masjid tau, dia masuk dalam masjid tu, dia cakap dia terkejut tau. Dia tengok ada macam satu sosok yang besar dalam masjid tu. So yang sosok besar dalam masjid tu, dia cakap merupakan jin Islam. So apabila dia melangkah masuk ke dalam masjid, benda tu
terkejut juga tengok dia ni, sebab dua-dua dapat macam, dia terkejut kenapa Jamal dia boleh nampak dia kan. So Jamal pun terkejut boleh nampak, so dua-dua terkejut lah. Macam dua-dua macam, ish, kau boleh nampak aku ke? Jamal pun macam tak. Lepas tu aku tanya dia, lepas tu dia cakap apa, engkau Jamal? Tak ada apa, dia cakap nak solat, dia solat lah. Dia cakap macam tu. So that is why aku pernah tanyalah dekat kawan aku seorang ni, dia ni ustaz juga tau. Ada tak kita pernah dengar kan pasal sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia? Pernah tak kita dengar quote tu? Pernah. Dia cakap benda tu macam tak betul lah. Dia cakap sebab manusia dan jin ni, kalau kita fikir balik, memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan tak? Sama juga dengan jin. So kalau kita nak cakap sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, memang jahatlah jin ni. Kalau dia baik pun tak betul dia cakap macam tu. So jangan cakap macam tu lah. Sebab ada juga kisah sebelum tu sebenarnya, kisah yang pasal sebaik-baik jin ni. Yang ada seorang ustaz ni, dia macam ada orang yang cakap macam tu lah. Tapi tak apalah, yang tu nanti ceritalah. Okay, yang ni dan lepas tu kan, macam dia dah start solat semua, everything, solat semua, dia tengok time azan je, benda tu dia boleh nampak macam setan-setan yang jahat ni, jin-jin yang jahat ni lah, akan berada dekat luar masjid. Maksudnya dia memang tak dapat masuk kawasan masjid. Dan pada waktu azan dia boleh nampak yang mereka ni akan lari bertempiaran. Tak kisahlah kat mana-mana, dia orang akan rempuh everything yang ada dekat depan. Dia orang akan rempuh masuk mana-mana lubang. Dan dia cakap paling banyak sekali masuk dalam toilet tu lah, dalam apa, lubang itulah, jamban tu kan. Macam memang dia orang akan masuk macam berebut-rebut lah, dia orang masuk. Tak kisahlah mati ke hidup ke, sebab benda tu akan mati, dia akan beranak dengan lebih banyak lagi. Dia cakap kita bunuh seekor, dia akan hidup lagi banyak. Sebab tu benda tu macam berdendam kadang-kadang. Dia cakap kalau kita bunuh yang ni, contoh ni anak dia, bapak dia datang, nenek dia datang, and then kalau dia tak kuat, yang bos dia, ketua dia datang yang lebih tinggi, makin tinggi ilmu seseorang tu, kawan aku cakap benda tu akan lebih tinggi datang ganggu. Macam tu lah. Mula-mula mungkin dia punya pangkat tu biasa-biasa, semakin tinggi seseorang tu, semakin tinggilah pangkat. And then pada waktu tu dia dah macam rasa stable sikit lah, tapi masih lagi rasa macam pening-pening kan, sebab benda ni memang agak asing untuk kita manusia. And then pada waktu tu jin yang jahat ni ganggu dia tau. Dia cakap yang ni aku nampak dengan mata aku, time hijab aku dibuka. Dia cakap aku just baca surah satu ayat saja, macam bukan ayat lah, satu macam alif, contoh alif lam mim, right? Aku just baca alif saja, alif, dengan huruf alif tu saja, bismillahirrahmanirrahim, dengan kita baca je benda tu, dia boleh tengok dunia jin ni bergegar macam nak runtuh tau. Kita memang tak boleh nampak, tapi kalimah yang kita sebut tu memang sangat-sangat besar untuk mereka ni dekat alam tu. Contohnya kita contoh macam, that is why dia cakap aku sangat-sangat, memang dia tak suka benda tu, tapi benda ni terjadi dekat aku. Pada waktu itulah aku rasa macam aku realise, aku sedih pula, aku realise yang selama ni aku memang seorang yang jahil. Aku tak percaya benda ni, percaya benda yang gaib ni. Tapi dengan benda-benda macam ni, Allah nak tunjukkan yang benda ni memang wujud, dan kalimah yang kita sebut tu, ayat-ayat suci Al-Quran ni memang sangat-sangat mujarab, dia cakap. Sebab itulah benda ni kita kena berimankan kepada benda yang gaib. Benda-benda macam ni lah, dia cakap. So selepas tu semakin hari benda ni macam cool down sikit, sebab ada satu suara tu yang cakap dekat dia, sampai bila nak jadi macam ni, dia cakap. So benda tu cakap banyakkan zikir, banyakkan amal. Dia tak tahulah siapa yang cakap kat dia, tapi dia macam dapat dengar bisikan tu tau, yang cakap benda tu macam benda yang macam tu dekat dia. So selepas kejadian hari tu, dia cakap
Alhamdulillah sekarang ni memang hijabnya telah ditutup semula dan dia pun tak nampak lagi benda tu, tetapi dia boleh rasa. And one more thing sebelum aku terlupa. Time dia tidur tau, dia tidur dekat rumah, dia perasan tau, time tu masih lagi berada di tengah-tengah tu lah. Time dia tidur, benda tu dia cakap tarik kaki dia tau, tarik kaki dia. And then dia terkejut tau. Alangkah terkejutnya dia bila dia bangun time pagi macam tu, dia tengok benda tu dekat bawah kaki dia dengan muka yang hodoh, minta doa. Dia cakap minta tolong doakan aku kena siksa dalam kubur. So lepas tu aku refer balik benda yang dia cakap tu dekat aku refer balik dengan seorang ustaz. So seorang ustaz dia cakap benda tu adalah mainan jin sahaja sebenarnya, sebab roh-roh yang dah meninggal ni memang tak ada kaitan lagi dengan kita yang masih hidup ni, memang tak akan dapat lagi dah. So benda yang dia tengok tadi tu bukanlah roh orang yang kena seksa dalam tu sebenarnya, tapi adalah jin tu yang cuba kacau dia. Mungkin pada waktu tu cubaan dia adalah jin tu mungkin cuba nak buatkan dia percaya yang dia ni mempunyai kuasa tau untuk tengok alam-alam macam tu. So at the same time mungkin dia dapat mempengaruhi minda ataupun otak sahabat aku ni. So alhamdulillah lah sekarang ni dia pun dah tahu juga benda ni. So hijabnya pun dah ditutup. So aku rasa dia cakap tak adalah, cuma dia dapat rasakan kalau benda tu ada. Even dekat sekarang pun dia cakap, time dia cakap dekat aku lah, sekarang pun ada ni dekat tepi tu, tengah dengar cerita pun ada juga sebenarnya. Dia orang tengok je, tapi itulah tak dapat nak communicate kan. Kita pun tak tahu sebab kita di alam yang berlainan. Betul. Cuma kita dapat dengar bunyi kadang-kadang. Kalau diizinkan Allah kita nampak. Sekarang pun kita boleh nampak, tapi aku tak naklah nampak dia sebab aku tak naklah tengok sebab dia cakap memang buruk gila muka. Kalau banyak aku lagi benda lain yang aku nak tengok. Sorry bro kalau aku itulah. tak nak nampak bro, serius kan. Dia cakap macam ni tau, kalau TV movie tu kau boleh tutup lagi TV kan, kau boleh ada option tak nak tengok. Yang ni kau tak ada option tau. Kau bangun kau tengok, kau tidur pun kadang-kadang kau tengok juga benda tu. Kadang-kadang dia ada dekat sebelah kau, macam mana kau nak hidup, dia cakap. Boleh jadi gila tau sebab benda ni. Betul. Sebab benda tu alhamdulillah lah dia cakap tak ada lagi dah. Tapi mungkin daripada sudut positifnya dia dah percaya dengan benda tu dan dia dah mula berubah lah, dia cakap in terms of dia punya positive thing lah. Itu orang kata tu dia punya hikmah lah bila dia punya hijab dibuka, lepas tu dia nampak segala benda dan dia pun dah pergi ke masjid, you know, dia dah tahu apa kuasa-kuasa kalimah-kalimah Allah ni. Jadi bila benda ni jadi dekat dia, itu satu orang kata satu turning point untuk dia, untuk dia percaya dengan kewujudan benda-benda ni lah. Betul kan? Betul. Betul, tapi itulah apa yang kau cakap tu pun make sense juga tau. Make sense in terms of yelah, bila kita solat dekat rumah kan, bila kita solat kat rumah, aku kadang-kadang kita, bukan aku seorang je lah, kebanyakannya mungkin kita ni kurang fokus. Betul. Kita punya otak melayang-layang ke entah ke mana kan, tiba-tiba tengah solat fikir pasal benda lain dan sebagainya. Tapi kalau kita solat dekat masjid, benda-benda tu kurang ataupun benda-benda tu tak ada. Dia macam kurang sikit kan. Yes. So aku rasa apa yang kau cakap tu make sense lah. Correct. Sebab dia cakap benda tu macam tak nak masuk ke tempat tu. Sebab dalam masjid tu pun ada jin juga, dia cakap. Jin Islam lah yang ada dekat tempat tu. Dia cakap macam mungkin dia jaga tempat tu, kita tak tahulah apa yang dia buat. Sebab dia, aku dengar dia cakap, yang ni pun aku ada dengar juga, dia cakap macam benda tu pun macam kita juga. Kadang-kadang dia orang bergaduh dekat luar tu, dia orang gaduh dahsyat tu, macam sampai berbunuh tau. Dia bunuh hidup balik tu, macam tumbuh-tumbuh, macam dia mati yang ni, yang satu lagi dia akan 10 lagi keluar. Lebih kurang macam tu tau. Dia punya populasi tu sangat-sangat banyak, dia cakap. Sebab itulah kita ni tak boleh lah nak cakap apa, takbur cakap kan. Walaupun kita tahu benda macam, kita tahu yang kita ada ilmu apa semua kan untuk merawat. Kadang-kadang benda ni kita tahu yang diorang ni pun makhluk juga macam kita. Kadang-kadang kita tak boleh nak apa orang cakap, action lah dengan takbur lah, cakap tak apa nanti kau siap kan kau, aku ni tak boleh macam tu. Sebab kita tak tahu, we never know. Betul. Sebab at the end of the day, kesemua di antara kita ni akan dihakimi kan. Macam kita akan ada apa orang cakap,
ada ujian dan akan dinilai daripada segi perbuatan kita. Sebab tujuan kita dihantar kat dunia ni adalah tak lain tak bukan untuk beribadah. Begitu juga dengan bangsa-bangsa jin. Tak dijadikan apa dalam surah tu, lupa dah. Yang lebih kurang kira-kira bermaksud macam, tak aku jadikan manusia dan jin ni adalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah kan dalam Al-Quran. So we never know. Tak boleh takbur walaupun kita tahu. Jangan takbur. Betul. Aku setujulah dengan semua poin kau tu kan. Kita tak boleh takbur bila kita ada ilmu sikit. Walaupun ilmu kita lebih banyak daripada orang lain, tapi ada orang lain yang lebih berilmu daripada kita. And orang kata kita tak boleh riak, kita tak boleh takbur, kita tak boleh nak bermegah-megah kan, meninggi-ninggi diri dan sebagainya. Janganlah kan. Sebab orang kata Allah tu maha besar, kita ni kecil je, sekecil-kecil yang boleh orang kata kan. Betul. Even taklah aku cakap aku ni religious, taklah, tapi kita pun sedang belajar from day to day kan, dari hari demi hari kita belajar. Kita akan buat silap setiap masa, tapi itulah kita belajar setiap hari. Benda-benda macam ni kadang-kadang kisah macam, sebab tu aku pun rasa macam the segment secara tak langsungnya mengajar benda-benda macam ni, alam-alam gaib ni. Kadang-kadang untuk viewers kan tengok benda ni, oh betul lah benda, oh macam ni. Kadang-kadang secara tak langsungnya macam inilah Bro Hafiz buat ni, the segment ni mengajar viewers. Kadang-kadang setiap orang dia punya pengalaman tu berlainan. So dari apa yang kita dengar tu mungkin kita akan dapat ambil input, and then kita akan jadikan teladan mana yang baik, yang tak baik kita jadikan sepadan daripada kisah-kisah orang yang kita dengar kan. Macam tu lah. Betul, setuju. Salute the segment. Respect. Jangan hands macam off, tu hands off. kan. Bagi aku, I mean the segment pada asalnya, aku just nak mengetengahkan cerita-cerita seram lah, tapi throughout the whole journey of the segment, kita dapat ramai pemanggil, ramai caller yang share dengan diorang punya view, kan, point of view. And then at the same time cerita-cerita secara tak langsung, ini bukan secara plan tapi cerita tu secara tak langsung dia membawa kepada pengajaran ataupun teladan yang boleh kita ambil daripada hujung cerita tu kan. Sama juga macam cerita kau ni, towards the end of the story, kita dapat ambil something to go home lah kan. Kita dapat something untuk kita cuba perbaiki diri kita selagi boleh lah, macam tu kan. Yalah, cerita-cerita seram ni ujung-ujung dia pun mesti akan kembali dekat situ juga. Betul. Dia akan kembali dekat Allah juga. Sebab makhluk ni tiada kuasa, yang berkuasa hanyalah Allah. So kita nak takut sangat pun tak boleh, kita nak berani sangat pun tak boleh juga. Kalau kita tahu benda tu ada, dia hidup dengan dunia dia, so kita hidup dengan dunia kita. Kita just nak share apa orang cakap, pengalaman masing-masing lah through the segment. Betul, alhamdulillah kan. Okey Gizri, terima kasih sangat-sangat sebab sudi berkongsikan 3 kisah dengan the segment untuk hari ini. Aku really macam orang kata macam seronok bersembang dengan kau kan. Anyway, so before kita call it a day for today, kau ada apa-apa pesanan atau ucapan tak to all the viewers yang sekarang tengah menonton the podcast, probably your upcoming fans, probably you would like to say something to them. Go ahead, silakan. Okay, anyway, thank you Hafiz. Kepada korang yang dah tengok podcast ni, teruskan support the segment, and at the same time kita berkongsi dan belajar sama-sama. Bukan kita nak belajar jadi apa benda lah semua ni pasal seram ni, tak. Kita just nak kongsikan benda-benda seram macam ni. So keep on supporting Hafiz the segment, sebab aku rasa honestly the segment ni adalah satu segmen yang baik, sangat-sangat bagus, dan juga sebagai platform untuk kita sharing. And at the same time juga kepada korang yang nak visit ataupun melawat channel aku, sila-silakan. Aku sangat menghargainya. Didahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih di atas masa yang korang sanggup luangkan untuk tengok video atau untuk tengok video aku dan juga untuk tengok the podcast malam ni. Aku rasa setakat tu sajalah aku rasa. Jangan risau, aku akan seru semua segmen haters. Kita ada Jenglot, kita ada Hantu Jepun yang tengah tengok kita punya show sekarang ni. Guys, korang
Kalau korang sayang kena segmen macam tu Kalau korang sayang kena segmen, korang pergi ke Gizri in the House punya channel, korang subscribe kat channel dia and show your love, show your support and keep on supporting the local content. Okay. Alright. Kepada siapa yang masih belum ataupun yang ingin berkongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram The Segment Official. Alright, and korang boleh join juga kita orang punya Discord channel. Aku ada di Discord. Okay, most of the people yang nak share seram, cerita seram, diorang akan join Discord and diorang akan cari aku dan kita akan bincang and how to make it happen lah. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.